dan salam satu Malaysia. Hari ini kita menerima pelbagai SMS, WhatsApp. Bukan hanya saya terima, saudara Wan Quresh juga banyak menerima daripada mereka yang ingin mengetahui tentang kedudukan ahli-ahli parlimen BN yang dengar cerita ada yang masih lagi mahu bersama dengan Muhyiddin Yassin. Dan tambahan ada lagi juga statement-statement yang mengelirukan, yang mengatakan bahawa mereka bimbang, takut sekiranya mereka menurunkan kerajaan Muhyiddin, maka kerajaan Anwar Ibrahim pula yang naik, sedangkan kita dah berulang kali kata bahawa tak mungkin Anwar boleh jadi Perdana Menteri kerana istana pun tak mahu dia jadi Perdana Menteri. Jadi hari ini kita buka kepada soalan, kita nak dengar saudara-saudara yang nak bertanya ni, selain daripada bertanya dengan menggunakan WhatsApp, tuan-tuan boleh menghantarkan voice message kepada saudara Wan Quresh di talian 017-3445-120 017-3445-120. Tanyalah apa sebarang soalan yang menyebabkan tuan-tuan keliru ni, supaya kita boleh menjawab satu persatu dengan harapan supaya dari segi pemahaman tuan-tuan dalam keadaan hari ini akan menjadi lebih mantap, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Wan Quresh untuk mulakan dengan sesi soal jawab, dan dalam masa yang sama kawan-kawan bolehlah bertanyakan soalan kepada saudara Wan Quresh. Waalaikumsalam semua yang telah memberikan salam. Okey. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kuat sikit. Ramai yang bertanya tu. Ya. Ramai yang bertanya mengapakah MP UMNO yang masih lagi ahli parti tu, tapi tidak patuh kepada parti tu. Tak patuh kepada kehendak parti. Sedangkan mereka ni masih lagi ahli parti tapi tidak patuh kepada kehendak parti. Jadi apa komen itu? Saya mendengar tadi ada pihak yang telah mengeluarkan video ucapan yang dikatakan suara Datuk Seri Zahid Hamidi ketika mesyuarat MT UMNO berlaku. Ini pun saya nak sebut Saya masih ingat lagi bila mana saya mengeluarkan kenyataan Datuk Zahid dalam satu mesyuarat, bukan mesyuarat MT, tapi dalam mesyuarat jawatan kuasa penganjuran ceramah Muafakat Nasional yang dipenguruskan oleh Datuk Seri Tajuddin Rahman. Video atau perekaman suara yang saya keluarkan itu menyebabkan saya dipecat. Kerana dalam rakaman itu Datuk Zahid ada mengatakan tentang kenapa kita mengambil keputusan untuk bersama PAS pada ketika itu dan bekerjasama dengan Tuan Dr. Mahathir. Tapi apa yang dikeluarkan semalam jelas merupakan apa yang berlaku dalam mesyuarat MT secara maya. Jadi kalau saya dipecat, saya rasa orang yang dah angkat sumpah, kita tak angkat sumpah untuk menghadiri mesyuarat jawatan kuasa penganjuran ceramah Muafakat Nasional, tapi isi kandung mesyuarat MT tu kalau disebarkan, sewajarnya lah mereka ini diambil tindakan disiplin. Ini pertama, satu poin yang saya nak sampaikan. Persoalan dia, kenapa sampai sekarang tidak ada sebarang pihak yang mempertikaikan ahli-ahli MT yang telah mengeluarkan rakaman tersebut. Pertama. Kedua, daripada apa yang digambarkan oleh Datuk Zahid, beliau menegaskan beliau telah berjumpa seorang-seorang, dan daripada perjumpaan yang beliau jumpa tu, hampir semua beliau jumpa kecuali Zahidi Zainal Abidin. Kita pun tahu Zahidi ni dia rapat dengan Tun Daim, dan sudah pastilah beliau tidak akan menyokong usaha untuk menarik diri daripada kerajaan
Muhyiddin Yassin, kerana walaupun hakikatnya bahawa hari ini Muhyiddin tidak bersama dalam satu parti dengan Mahathir, tetapi hakikatnya Mahathir tetap mentor kepada Muhyiddin Yassin. Jadi kita tak terkejut kalau Zahidi Zainal Abidin, Dato' Zahid tak payah jumpa pun, sebab dia punya kenyataan media jelas membuktikan bahawa dia tidak menyokong kita menarik diri daripada kerajaan Perikatan Nasional. Dia mahu lagi bersama dengan Muhyiddin Yassin, dan juga mungkin bersama dengan Mahathir. Itu pertimbangan yang diambil oleh Dato' Zahid. Dan yang kedua, Dato' Zahid juga mengatakan bahawa macam contoh Dira Abu Zahar, Dira Abu Zahar yang mahu berkecuali, tak menyokong UMNO, tak juga menyokong untuk kekal bersama dengan PN. Begitu juga dengan Dato' Tajuddin. Jadi Dato' Zahid mengambil keputusan untuk menganggap mereka ini tidak menyokong. Cuma Dato' Zahid ada mengatakan beberapa orang yang berjumpa dengan beliau menyatakan pendirian dan pandangan masing-masing. Pendirian dan pandangan masing-masing. Disebabkan pendirian dan pandangan masing-masing inilah yang menyebabkan pada firasat saya, yang menyebabkan Dato' Zahid terpaksa membuat satu keputusan yang bagi saya sangat pelik. Pelik kenapa? Ialah pertama sekali nak memastikan semaksimum mungkin orang MT UMNO menyokong usul untuk keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional ataupun keluar daripada menyokong Muhyiddin Yassin. Maka Dato' Zahid terpaksa berkompromi dan bersetuju. Ini apa yang saya dapat tangkap daripada apa yang beliau perkatakan. Maknanya parti mengambil keputusan tidak lagi menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tetapi MT UMNO yang meletakkan syarat. Ini bacaan saya senang je, mungkin mereka ini meletakkan syarat kepada Dato' Zahid kalau nak supaya cadangan Dato' Zahid ini disokong, iaitu disokong oleh semua MT UMNO, maka perlu bersetuju orang macam menteri, timbalan menteri, pengurusi GLC, tidak perlu meletakkan jawatan. Ini apa yang kita tengok, apa yang Anwar Musa cakap. Kita assume lah apa yang Anwar Musa cakap ni betul. Dan ikut tadi kenyataan yang suara yang mirip Dato' Zahid pun, dia mengatakan bahawa ketika mengundi, ahli parlimen mempunyai hak untuk membuat keputusan sendiri. So ini yang menyebabkan akar umbi di peringkat bawah ini menjadi pening. Sebab kalau nak ikutkan dari segi disiplin parti pun, sepatutnya bila mana parti dah membuat keputusan tidak lagi menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, maka siapa juga yang bertanding mewakili parti atas tiket Barisan Nasional kena ikut keputusan parti. Betul tak? Betul. Tapi mungkin kerana syarat-syarat yang diletakkan untuk membolehkan mereka ini bersetuju dengan pendirian MT UMNO, maka diletakkan syarat supaya mereka yang berjawatan ini dibenarkan untuk stay on. Mungkin setidak-tidaknya sampai pilihan raya umum yang ke-15. Benda ni bagi saya satu malapetaka lah, minta maaf cakap. Tapi kita boleh faham keadaan Dato' Zahid. Saya boleh faham sebab saya tahu perangai MT UMNO ni. Bukan semua lah, tapi sebahagian kecil yang bagi saya memang boleh saya sifatkan sebagai pengkhianat. Boleh saya sifatkan sebagai pengkhianat. Hari ini mereka tidak bersedia untuk melepaskan jawatan mereka, yang bagi saya mereka ni pun tak dapat gaji MT, tak dapat gaji kursi JLC, tak dapat gaji timbalan menteri, tak dapat gaji menteri, mereka boleh hidup.
kenapa tak boleh buat pengorbanan kecil ini dengan mengambil pendirian untuk keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional sekarang, supaya bila parti dah tarik keputusan, secara automatik Muhyiddin gugur. Kita sedih lah. Kalau kita sedih, apalah lagi kawan-kawan dekat Akombi ni. Sebab ianya memberikan gambaran yang sangat buruk. Gambaran pertama menunjukkan bahawa dikala rakyat hari ini terkorban oleh polisi-polisi bodoh Muhyiddin Yassin,